Di sebuah perkampungan kecil di tepi laut, ada sepasang suami isteri yang sangat miskin bernama Si Talang dan Si Deruma. Mereka mempunyai seorang anak yang diberi nama Si Tanggang. Kehidupan mereka sekeluarga amat susah. Si Tanggang sangat rapat dengan ibunya. Dia juga kasihan melihat kedua-dua orang tuanya yang terpaksa keluar bekerja setiap hari untuk mencari sesuap nasi. Maka pada suatu hari, Si Tanggang meminta izin daripada kedua ibu bapanya untuk keluar bekerja dan mencari harta kekayaan. Dia berjanji dengan ibunya akan pulang apabila sudah kaya nanti. Si Deruma merasa sangat sedih. Dia tidak mahu berpisah dengan Si Tanggang yang amat dikasihinya itu. Namun, dia mahu melihat anaknya gembira. Setelah berfikir panjang, Si Deruma dan juga Si Talang mengizinkan anaknya untuk pergi mencari harta kekayaan. Maka, Si Tanggang pun mengembara dengan sampannya. Si Tanggang ini amat mahir bersampan. Pada suatu hari, semasa sedang bersampan, seorang nahkoda kapal telah menangkapnya lalu memasang Si Tanggang untuk menjadi orang suruhannya di dalam kapal. Hari berganti hari dan kelamaan, nahkoda kapal itu semakin kagum dengan Si Tanggang yang sangat rajin bekerja. Nahkoda itu telah mengambil Si Tanggang sebagai anak angkatnya dan dikahwinkan dengan anak perempuannya. Setelah nahkoda itu meninggal dunia, Si Tanggang menggantikan tempatnya dan digelar sebagai Nahkoda Tanggang. Disebabkan oleh kemahirannya, Nahkoda Tanggang telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Ya, kaya. Si Tanggang kini sudah lupa asal-usul dan kedua ibu bapanya iaitu Si Deruma dan juga Si Talang yang sentiasa menantikan kepulangan anak mereka. Pada suatu hari, semasa sedang berlayar bersama isterinya, Nahkoda Tanggang terlihat sebuah perahu kecil menuju ke kapalnya. Apabila perahu itu sudah dekat, Nahkoda Tanggang dan isterinya menjenguk ke bawah untuk melihat siapakah gerangan yang berada di dalam perahu kecil itu. Alangkah terkejut dan malunya Si Tanggang apabila melihat pasangan tua yang sangat miskin dan sudah uzur itu di depan matanya. Mereka adalah ibu bapanya sendiri. Apabila Si Deruma menatap wajah Si Tanggang yang amat dikasihinya itu, dia pun menjerit, "Oh anakku, tidakkah kamu kenal kami lagi? Ini ibumu." Nak merah padam muka Si Tanggang kerana menahan marah. Setelah menjadi kaya, dia malu untuk mengaku kedua-dua orang tua miskin itu sebagai ibu bapanya. Si Tanggang memarahi ibu bapanya dan dengan angkuh menghalau mereka berdua. Ibu Si Tanggang menghulurkan makanan kegemaran Si Tanggang iaitu pisang salai dan pais ikan kepada Si Tanggang. Dengan sombongnya, Si Tanggang menepis makanan yang dihulur oleh ibunya hingga jatuh bertaburan. Lalu, dia menolak ibunya sehingga jatuh. Si Tanggang menengking dan menghina ibunya dengan mengatakan mereka tidak berani. Dengan sedih dan kecewanya, ibunya itu berkayuh semula ke daratan. Setibanya di daratan, Si Deruma mengangkat kedua belah tangannya lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah balasan yang setimpal kepada anak yang tidak mengenang jasa itu. Tunjukkanlah kepada Si Tanggang bahawa kamilah ibu bapa kandungnya." Tiba-tiba, langit yang cerah bertukar menjadi gelap gelita. Angin bertiup dengan kuat bagaikan taufan yang melanda. Ombak laut bergelora sambil memukul kapal Si Tanggang dengan kuatnya. Si Tanggang amat takut dan timbullah rasa insaf dan kesal di dalam hatinya kerana telah melayani ibunya dengan buruk. Dia sedar bahawa dia telah menderhaka kepada ibu bapanya dan ribut yang melanda adalah balasan Tuhan kepadanya. Dia menjerit meminta ampun daripada ibunya. Namun, ibunya hanya mendengar sambil menangis terdesak-desak. Segala-galanya sudah terlambat. Tiba-tiba,
kapal si Tanggang yang dipukul ombak telah putukan menjadi seketul batu yang besar. Inilah balasan diterima oleh anak yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Nama saya Muhammad bin Muhammad Khairi, nombor metrik saya 10DE 19F1098. Saya memegang watak sebagai si Tanggang, iaitu sebagai watak utama dalam cerita ini. Okay, nama saya Muhammad Hafiz bin Ahmad Zaidi, nombor kad metrik 10DE 19F1202. Okay, saya memegang watak sebagai seorang ibu kepada Tanggang. Nama saya Muhammad Ali Imran bin Abdul Rais, nombor metrik 10DE 9F1084. Dalam cerita ni saya memegang dua watak, iaitu sebagai pimpinan rumah, ayah kepada Tanggang dan nahkoda kapal. Assalamualaikum, nama saya Fatul Aiman bin Ruswaidi, nombor kad metrik saya 10DE 19F1101. Saya memegang watak sebagai Tuan Puteri, iaitu isteri kepada si Tanggang. Nama saya Muhammad Iqbal Syahmi bin Muhammad Isri, nombor metrik saya 10DE 19F1100. Okey, saya adalah penulis skrip dan juga editor untuk cerita si Tanggang ini. Okey, akhirnya saya ingin bercerita tentang pengajaran yang kita dapat dalam cerita si Tanggang ini. Okey, dalam cerita dongeng ini, pengajaran yang kita dapat adalah kita haruslah mengenang jasa kedua ibu bapa kita. Mereka ini telah berkorban segala-galanya untuk kita. Ibu bapa kita sanggup susah payah asalkan kita dapat hidup dengan selesa. Oleh itu, kita hendaklah mendengar kata dan tidak menyakiti hati mereka. Balaslah jasa mereka apabila dewasa kelak. Janganlah jadi seperti setengah. Terima kasih.